pengetua, saya lupa kepada semua rakan-rakan pengetua saya daripada Batu Pahat yang selalu memberi sokongan kepada saya. Terima kasih banyak-banyak rakan-rakan. Okey, jadi kepada siapa yang pernah datang ke sekolah saya sebelum ini, keadaan sekolah yang memang suram, kotor, tidak kondusif dan tidak bermaya. Kehadiran murid ke sekolah jatuh berturut-turut 3 tahun. Prestasi akademik juga jatuh 3 tahun berturut-turut. Guru berada dalam comfort zone. Budaya kerja cemerlang belum wujud lagi. Tetapi insya-Allah saya yakin dengan tengok muka-muka ceria guru-guru itu, mereka boleh menjadi lebih hebat dengan adanya bimbingan. Kerana itu, apabila saya menjadi pengetua, masa itu mantan timbalan perancangan Tuan Haji Syahrudin Basri, saya hantar Datin pergi ke sekolah itu, Datin mesti kena buat sesuatu. Saya tak tahu apa Datin buat, tapi mesti naikkan. Kerana sekolah ini pernah menjadi sekolah yang hebat sebelum ni. Tapi kenapa dia mula jatuh? Jadi, inilah masalah masa nak buat pembentangan. Okey, saya brainstorm. Apabila saya jadi pengetua, brainstorm terajuk utama dengan my magnificent teachers, my awesome staff, semua warga besar Tengku Mahmud Yusuf Iskandar, SLT, MLT, PIBG, think tank group dengan menggunakan kaedah coaching and mentoring. Jadi saya bertindak mendorong warga sekolah melaksanakan amanah dengan sungguh-sungguh, menjadi peneraju organisasi, menjadi pendorong untuk meningkatkan motivasi guru dan jadi pembimbing untuk meningkatkan kecekapan dengan menggunakan laksanakan transformasi the whole school improvement. Maksudnya berlaku satu perubahan secara total facelift sekolah yang saya namakan Multimedia Iskandar Multimedia Super Corridor, yang bermula daripada pagar sekolah, sampailah ke hujung padah dengan menggunakan pendekatan transformational leadership. Menurut dapat menghasilkan kualiti pedagogi dengan prestasi murid pada tahap yang tinggi menurut teori Hoy and Miskal. Dengan menggunakan teknik force ranking, SLT, MLT dengan think tank group tadi, dapati bahawa isu sekolah ini ialah peratus kehadiran murid ke sekolah ini rendah. Jadi dari segi isunya, peratus kehadiran murid ke sekolah merosot 4 tahun berturut-turut. Jadi matlamat utama apa yang saya buat IMSC ini adalah untuk meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah dari 90% ke 95%. Ini adalah week saya, widely important goal. Okey, saya ambil sedikit tentang 4DX. Sudah semestinya 4DX ni dipelopori oleh semua tahu, oleh Pengarah Pendidikan Negeri Johor, Tuan Haji Said Daimon. Jadi saya mengambil pendekatan 4DX dalam saya punya inovasi ataupun apa yang saya lalankan di sekolah. Jadi objektif utama, ada 4 objektif utama, iaitu 100% bilik darjah ceria, kondusif, persekitaran pembelajaran yang bermakna, meningkatkan sahsia diri murid, meningkatkan peratus kehadiran kepada 95%, dan yang paling penting ialah meningkatkan LMS kepada 100% dengan GPS 4.31. Tahun lepas kami capai 4.44, tapi tahun 2023 kami sasarkan 4.31. Tapi hasratnya warga besar Tengku Mahmud Iskandar ialah nak pecahkan angka 4, nak dapatkan GPS 3.99. Pada mulanya sekolah itu bermula dengan angka 6, berubah kepada angka 5, saya datang kepada angka 4 dan insya-Allah kita nak selepas ni berubah kepada angka 3. Seterusnya hala 7. Hala 7 menjadi sekolah ikon TS 25 tahun 2023 dan alhamdulillah dah capai pun kami menjadi sekolah ikon 3K negeri Johor, alhamdulillah, dengan bersandarkan kepada 5 Iskandar Goals. Nak dari sekolah ikon, yang paling penting
Macam Haji Asruddin cakap, kita mesti excellent in manners. Saya letak manners dulu. ABC, anak yang baik lagi cerdik. Jadi baik dulu, barulah cerdik tu akan datang. Excellent in academics. Excellent in school finances. Excellent in curricular activity. Dan yang paling penting, excellent wal dunia wal akhirah. Maksudnya pelajar kita menjadi cemerlang bukan saja di dunia, malah di akhirat. Yang ini antara yang saya detailkan lah. Maksudnya excellent in manners tu apa? Apa yang kita nak capai excellent in manners? Itulah purata kehadiran 95%, sifar ponteng 95% mencapai amalan baik, dapat sahsia terpuji, 100% pelajar bersalaman dengan guru, excellent dengan akademik, dah ada data-datanya, saya rasa ini tak ada masalah. Excellent dengan finance, school finance, apa yang kita nak capai, dan yang paling penting untuk capai excellent in dunia wal akhirah, itu yang paling penting. Dengan saya mengamalkan di sekolah setiap hari satu hadis, membaca al-masurat dengan surah Toha dengan meletakkan tangan di ubun-ubun untuk melembutkan hati dia. Kami amalkan selawat kamilah setiap pagi. Dan kami ada solat duha dan juga solat hajat. Dan tambahan yang baru-baru ni, Iskandar berselawat itu maksudnya setiap hari, setiap kali nak mula PDPC, mesti mula dengan 3 selawat. Tutup dengan 3 selawat. Satu pelajaran, 6 selawat. Satu hari ada berapa mata pelajaran? Cubalah rakan-rakan kalikan. Jadi setiap orang, setiap hari berselawat. Itulah kekuatannya. Kekuatan selawat kepada Rasulullah SAW yang kami buat di SMK Tengku Mahmud Iskandar. Jadi rakan-rakan, untuk apa yang saya buat, belum sampai lagi apa yang saya buat. Inilah yang saya buat. Saya tukar, saya rename balik, rebranding balik, redesign balik. Sebelum ini sekolah saya dipanggil Mahir. Saya kata apa yang Mahir? Saya tukar Mahir itu kepada Iskandar the Great. Mengambil nama Tengku Mahmud Iskandar. Iskandar the Great mengambil semangat pahlawan Islam yang namanya disebut di dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 85. Bagaimana Allah memang kurniakan Iskandar Zulkarnain prasarana, kehebatan tentera, peralatan yang hebat untuk Iskandar Zulkarnain menakluki dunia. Jadi kita mengharapkan, saya mengharapkan Allah SWT akan berikan SMK Tengku Mahmud Iskandar seperti Iskandar Zulkarnain. Akan berikan kehebatan, akan berikan kekuatan anak murid yang hebat, cikgu yang hebat. Akhirnya Iskandar menjadi Iskandar the Great sehebat Iskandar Zulkarnain. Jadi untuk itu berlakulah perubahan secara total, new facelift Iskandar the Great yang meliputi 87 lokasi di sekolah saya. Iaitu suasana pembelajaran yang penyediaan persekitaran pengajaran dan pembelajaran bermakna yang saya namakan. Saya timbulkan idea yang luar biasa, yang hebat, untuk menarik minat murid hadir ke sekolah. Jadi apa dia? Iaitu Iskandar Multimedia Super Corridor dengan tagline I Power. Saya mengambil mandat daripada TS25 yang mana dalam TS25 ini kita perlukan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang bermakna dengan guru berkualiti, pemimpin berkesan, dengan bantuan dan sokongan PIBG. Itu yang saya lakukan. Jadi inilah dalam sini ada 85 lokasi. Pasal baru-baru ni tambah lagi 2 lokasi. Tak sempat nak masuk kat dalam ni. Okey. Jadi saya juga keluar dalam liputan media Astro Awani dan juga M-Star kerana perubahan new facelift itu saya buat dalam keadaan yang dalam 100 hari saya menjadi pengetua. Jadi transformasi cukup mengagumkan. Pengetua mengambil 100 hari untuk dekorasi sekolah, segala-galanya untuk pelajar dan komuniti. Ini dalam M-Star. Kalau Astro Awani juga sama. Dan saya juga lupa nak masuk ke sini, keluar dalam Radio Era, mereka membicarakan, perlu ke buat dekorasi? Kerana rakan-rakan, yang saya bukan buat sekadar dekor. Ini bukan dekor-dekor bersama Eric. No. Dia bukan sekadar dekor. Setiap ruang, setiap perincian,
setiap proklamasi, setiap sudut di SMK Tengku Mahmud Iskandar memberi ilmu yang bermanfaat kepada pelajar. Semua ruang menjadi satu gedung ilmu. Komen-komen kalau orang datang sekolah saya, mana-mana nampak semua ada maklumat. Wahimah dalam tandas juga ada maklumat yang luar biasa. Sampai komen Tuan Haji Anwar Sukiran, saya masuk tandas sekolah Datin, lama saya nak keluar kerana saya nak baca semua maklumat-maklumat yang ada kat dalam tandas tersebut. Itu komen Tuan Haji Anwar. Okey, jadi rakan-rakan, apa yang saya buat? Inilah yang saya buat. Saya jadikan semua bilik darjah yang bertema. Kami ada Mekah di classroom, Madinah di classroom, Al-Aqsa di classroom. Untuk apa nak buat tu? Nak daripada usia dia muda, pada usia dia baru 15 tahun, 16 tahun, dah ada niat dalam hati dia untuk menunaikan umrah dan haji. Dia kena kenal 3 masjid utama yang ada dalam dunia. Dia mesti itu tujuan utamanya. Jadi daripada dia muda lagi dia dah tanam niat untuk menunaikan umrah dan haji. Kami di Tengku Mahmud ada PPD di classroom. Kita ada D-Resort. D-Resort classroom ni, dalam classroom tu bercerita tentang kerjaya bidang pelancongan dan kulineri. Kalau di modern classroom, modern lah. Kita dapat kat suasana yang modern. Okey, jadi saya namakan kelas-kelas ini sebagai captivating classroom. Seterusnya, semua bengkel-bengkel jadikan studio. Studio yang moden. Sebelum saya jadi pengetua, ada pegawai JPN datang ke sekolah saya untuk memantau bengkel-bengkel RPT. Antara komennya, GKMP Teknik Wakil Syed datang jumpa saya, dia komen, bengkel-bengkel semua macam tahun 60-an, Datin, kata dia. Tapi alhamdulillah saya dah buktikan bengkel yang dia cakap 60 tahun itu jadi studio moden, dan kami buat pembentangan di peringkat kebangsaan, kami dapat pingat emas untuk studio moden yang bengkel 60 tahun ini. Jadi semua bengkel kita tukar kepada studio. Studio RBT, studio RC, Iskandar Butik, bilik jahitan, Iskandar Cooking Studio. Okey, seterusnya semua bilik-bilik khas menjadi bilik-bilik yang eksklusif. Eksklusif. Okey, kenapa ni Datin nak buat ni? Kenapa saya nak buat? Saya mulakan dengan bilik darjah kerana bilik darjah itulah paling rapat dengan murid kita. Murid kita macam kita lah, manusia biasa, memang suka kepada yang bersih, ceria, kondusif. Kita suka. Jadi itu yang saya buat. Jadi bila yang saya buat macam tu, pelajar memang suka nak hadir ke sekolah. Begitu juga dengan bilik-bilik khas. Banyak bilik-bilik khas yang saya rebranding. Contohnya bilik SBBT saya jadikan Iskandar Digital Book Chamber. Saya rename balik dan redesign balik. Sanggar Pusaka Iskandar Zulkarnain Library. Apabila kami buat kolaboratif dengan UTHM datang sekolah, dia kata, cikgu punya library ni macam, itu dia cakap dengan guru media sebelum saya jadi pengetua. Library cikgu ni macam tadika, warna-warni. Nanti kata saya ada video, warna-warni macam tadika. Cikgu bagi saya 5,000, saya akan boomkan, cantikkan library menjadi library bertaraf 5 bintang. Alhamdulillah, saya dah buktikan. Apabila saya jadi pengetua, kami menjadi Johan pusat sumber bukan saja batu bahan, kami menjadi Johan di peringkat negeri Johor dan juga tempat kelima di peringkat kebangsaan. Alhamdulillah. Dan hari ini, itu adalah showcase kami yang utama, library, insyaAllah. Okey, seterusnya, semua ruang legar. Pasal tu dia ada 87 lokasi. Semua ruang lega saya jadikan fascinating foyer. Kami ada laluan PBDA, kami ada Books on the Move Library. Ada 15 lokasi Books on the Move Library. Library bergerak, di mana-mana saja semua ada library. Kami ada laluan karakter murid Johor, KRMJ Pathway ataupun a corner.
Ada 20 inovasi kelestarian yang kami menang di peringkat kebangsaan, kami menang platinum. Ada 20 inovasi kelestarian amalan kita semula. 3R, kita guna balik bahan-bahan yang ada di sekolah itu, kita guna balik, kita wujudkan inovasi. Kami ada library in a stove. Kami ada library in a fridge. Library in a freezer. Ambil banyak konsep-konsep ini daripada luar negara, daripada Jerman. Kami ada street library and cafe. Daripada Jerman, kita ambil konsep itu daripada Jerman dan sebagainya. Kerana satu tahap, satu masa, saya nak jadikan Iskandar Multimedia Super Corridor ini world class super corridor. Kerana itu banyak konsepnya datang. Dan kami ada Serami Mekah di Iskandar, di mana pelajar boleh melakukan simulasi umrah dan haji sempurna dengan sampai melontar 3 akobah tu. Okey. Seterusnya, ini masih lagi fascinating for you. Yang terbaru yang saya buat ialah yang tadi KRMJ Pathway. Satu lagi sekolah saya ada Katharsis Corner. Ruang pelampiasan emosi murid. Saya nak murid melepaskan emosi dia pada tempat yang betul. Jangan pergi pecahkan pecahkan pintu tandas ataupun pergi tumbuk, pecahkan meja dan kursi. Jadi kita ada ruang pelampiasan emosi murid. Kita wujudkan sudut karaoke. Setiap hari pelajar boleh karaoke masa rehat. Kami ada curhat box. Dia boleh lepaskan emosi dia dengan tulisan. Tak payah tulis kat dinding, tulis kat kertas, masuk dalam curhat box. Dan kita ada punch box, punch bag. Punch bag tu untuk kalau dia memang betul-betul rasa nak tumbuk, tumbuklah punch bag tu. Kantin saya jadikan Iskandar Bistro. Dan bilik guru, paling penting bilik guru. Mana-mana saya buat, tetapi selepas 3 tahun baru saya bangunkan bilik guru. Kerana nak tackle hati guru bukan senang. Tapi akhirnya itulah bilik guru, the intellect suite. Bilik intellect suite. Dan tanda saya namakan therapeutic restroom. Therapeutic ni ialah orang masuk tandas, dia dapat terapi. Dia dapat sesuatu. Ada muzik dalam tandas. Info yang bermanfaat dalam tandas. Dia keluar, dia senyum. Kerana kalau kita masuk tandas, saya masuk tandas, apa ada depan saya mesti akan baca. Walaupun nombor telefon. Jadi yang itu, saya mengambil itu, saya letakkan semua info-info tentang kesihatan. Ada kalanya tentang perempuan ni kita letak di luar, perempuan malu nak baca. Jadi saya letak dalam tandas supaya dia boleh baca. Okey. Yang ini tadi saya dah terangkan. Jadi sekarang ni biarlah video yang berbicara.
Begitulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekolah SMK Tengku Mahmud Iskandar yang terletaknya di Parit Saidi, Batu Pahat. Okey, jadi tidak bermakna apa yang saya buat kalau tidak memberi impak. Jadi saya bawakan bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima. Saya bawakan 18 impak yang dapat daripada yang saya buat Iskandar Multimedia Super Corridor. Impak yang pertama sekali, saya telah mewujudkan keterujaan kepada ibu bapa, murid, guru, komuniti. Apabila transformasi ini saya buat, orang teruja-uja nak datang sekolah. Apa berlaku dekat sekolah? Kerana saya buat ini semua masa PKP. Saya bawa guru datang berfasa-fasa, datang 10 orang, 10 orang, 10 orang, mungkin kadang-kadang 5 orang. Jadi apa yang berlaku ini dah mula meniti daripada bibir ke bibir orang kat luar sana. Jadi buat pertama kalinya SMK Tengku Mahmud Iskandar mencatat kehadiran paling tertinggi di daerah Batu Pahat dengan mencapai 99.89%. Ini saya tak bandingkan dengan sekolah asrama penuh, sekolah harian, sekolah kampung yang tak pernah capai 99. Jadi saya telah mencapai objektif pertama, kami melebihi sasaran. Kami mencapai sasaran 95 sasaran kami, tapi kami dapat 99. Seterusnya mengikut hukum Pareto, 20% dapat menyelesaikan 80%. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada tahun 2022 kami mencapai 100% LMS terbaik untuk 30 tahun rakan-rakan. Tak pernah sekolah ini mencapai kelulusan 100%. Begitu juga kami mencapai GPS SPM 4.4, mencapai objektif kedua, juga kami melebihi sasaran. Dan yang paling penting yang ini, kami mengatasi GPS National, kami mengatasi LMS Johor, kami mengatasi GPS Johor, kami mengatasi GPB Batu Pahat. Semua kami atasi, kami dapat 4.44. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah bagi. Jadi ini kesimpulan terbaik untuk tempoh. Saya sebut sini 20 tahun, sebenarnya untuk 30 tahun. 9 sekolah daripada 30 sekolah di daerah Batu Pahat yang lulus 100%. Termasuk sekolah-sekolah hebat seperti Sains Batu Pahat, Tinggi Batu Pahat, TIJ. Tapi kami sekolah kampung yang sama-sama seangkatan sehebat seperti mereka mencapai LMS 100%. Dan ini antara 6 anugerah untuk SP yang kami terima daripada Tuan PPD kami. Dan yang paling penting, dengan program-program kerohanian, dengan menyerapkan karama insania, ABC, anak baik lagi cerdik, maka kami telah mencapai objektif yang ketiga, iaitu peningkatan sasial diri murid. Kalau kita tengok kat sini, yang paling penting yang tu, perlu perhatian 0%. Tak ada yang perlukan perhatian. Okey, seterusnya, dari segi kemenjadian murid, murid yang low esteem, yang mempunyai keyakinan rendah kerana dianggap anak kampung, budak kampung, dapat menaikkan karama insianah dia, menaikkan martabat anak didik Parit Saidi. Akhirnya pelajar-pelajar ini saya nak jadikan boleh bertaraf dunia dengan dapat meningkatkan keyakinan diri mereka dengan adanya Iskandar Celebrity Studio. 100% kendalian murid, radio dan TV di sekolah. Jadi murid-murid lebih berkeyakinan untuk menemu bual VIP, VVIP. Dah lebih kurang 200 sesi bual bicara dengan VVIP, dengan VIP. Budak biasa, budak kampung tetapi jadi luar biasa rakan-rakan. Selain daripada itu, dapat berikan pengetahuan kerjaya dalam bidang penyiaran, influencer, jadi DJ, jadi host. Sekarang ni kerjaya influencer ni, DJ ni sangat popular. Jadi budak-budak teruja dan dia, kita dapat mencongkil potensi dia.
melalui di sekolah. Kalau bukan di sekolah, kat mana kita nak congkil potel? Sesuai dengan falsafah pendidikan negara. Okey, kita ada slot DJ dan host setiap hari. Daripada hari Ahad sampailah ke hari Khamis yang kita panggil Iskandar Celebrity. Kami juga ada segmen iBus. Pelajar akan membual di luar daripada studio Iskandar Celebrity. Dan ikon Iskandar Celebrity ada beberapa, dan baru-baru ini pelajar kami, pelajar Tengku Mahmud Iskandar diangkat menjadi ikon PRS Bestari peringkat kebangsaan. Baru hari Ahad ni saya bagi kat dia plak dan juga sijil. Alhamdulillah. Ni tadi ni, Amelia Anissa binti Mahyuni mewakili negeri peringkat kebangsaan dan beliau dapat anugerah PRS Bestari. Alhamdulillah. Selain daripada itu, berlaku revolusi KRMJ di sekolah saya. Saya wujudkan ikon KRMJ. Semua murid situ, pelajar lemah, kelas ujung, jadikan dia ikon. Semua pakai baju korporat. Korporat KRMJ. Kami ada KRMJ Pathway. Kita ada KRMJ Corner. Betul-betul di luar kelas dia. Ikon KRMJ kita potongkan semua rambut seperti KRMJ. Semua disponsor oleh sekolah. Pakai duit sekolah. Dan mereka juga ada aktiviti antaranya memberi motivasi kepada pelajar lain. Okey, selain daripada itu berlaku peningkatan kemahiran teknikal murid di mana Iskandar Celebrity itu kru teknikal 100% adalah murid. Okey, selain daripada itu, yang ini yang paling penting, kepimpinan sekolah telah berjaya mengupayakan 58 guru, 12 AKP, 11 pekerja swasta pembersihan dan keselamatan. Okey, ini adalah behind the scene. The making of Iskandar Multimedia Super Corridor. Bukannya buat satu hari. Dalam tempoh 100 hari, saya siapkan 48 lokasi. 100 hari, 48 lokasi. 3 tahun, 87 lokasi. Tetapi dalam 100 hari itu dah berlaku 48. Dah gegar dah Parik Saidi itu. Okey, ini antara beberapa behind the scene. Pengetua berada di semua lokasi masa pembangunan. Itu yang paling penting lah. Pengetua memang kena ada. Kalau pengetua tak ada pun boleh jalan juga, tapi pengetua memang suka nak ada, jadi pengetua adalah kat situ. Alhamdulillah. Okay, inilah wajah-wajah ceria sekolah cikgu saya. Pengorbanan seorang guru tu Masya Allah. Tak boleh nak cakap, kalau nak cakap saya akan mengalir air mata. Pengorbanan mereka datang masa PKP berperingkat-peringkat. PPD kata 24 orang guru datang. Okey, 24 guru datang sekolah. PPD kata separuh boleh datang, separuh akan datang. Kita ikut SPI, kita ikut seperti yang PPD arahkan. Inilah wajah-wajah dan akhirnya loving and caring. Ini kita sambut hari raya bersama-sama, pakai baju sama, sponsored by pengetua. Okey, selain daripada itu, mesti kan, macam Tuan Haji Asruddin cakap kan, mesti Haji kan, kita mesti menghargai guru. Hargai murid, hargai guru. Jadi itulah cara saya menghargai. Jamuan jangan cakap lagi lah kan. Hampir hari-hari sebenarnya. Okey, seterusnya kami ada 15 lokasi Books on the Move Library. Ini adalah untuk galakkan membaca. Untuk galakkan membaca, ini antara beberapa lokasinya. Okey. Dan berlakulah peningkatan bahan bacaan nilam daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dan rakan-rakan, kami menjadi contoh kepada sekolah-sekolah lain di daerah Batu Pahat dan juga di luar Batu Pahat. Ini antara kunjungan-kunjungan pengetua sekolah yang datang. Dan pada bulan 10 kami ada 2 lagi kunjungan daripada Kunak Sabah. Saya tak tahu ada ke tidak pengetua daripada sini Kunak Sabah. Ada, okey. Akan datang buat benchmark kat sekolah kami. Dan juga daripada Pahang dan satu lagi daripada Alor Gajah Melaka. Ini adalah rentetan apabila saya membuat pembentangan di peringkat kebangsaan. Kan? Jadi mereka nak datang untuk melihat apa yang berlaku. Saya bina hubungan baik dengan alumni. Alumni awal tahun 1965, penubuhan sekolah itu datang ke sekolah. Dan alumni komen, satu-satunya pengetua yang pernah telefon alumni. Assalamualaikum Haji, Haji ada masa tak, boleh tak datang sekolah, kita jumpa, kita berbual-bual. Haji nak tengok tak sekolah, dia datang, dia beri sumbangan. Kerana alumni sekolah ni hebat-hebat. Jadi profesor, jadi major, general major, pemilik Naza Corporation tu juga salah seorang alumni Tengku Mahmud Iskandar.
Okey, selain daripada itu, saya cakap tadi bukan satu berdua, banyak kan tadi. Ini antaranya mencokil bakat dan potensi guru dan murid. Murid dan guru berpeluang berkarya apabila kami wujudkan inovasi. Dapat memberi penghargaan kepada guru dan murid, dapat pamerkan inovasi yang dihasilkan. Yang paling penting kami mendapati sasaran SDG, Sustainable Development Goals ataupun matlamat pembangunan mampan. Yang sekarang ni sibuk bugar-bugarkan dan memupuk sikap sayangi alam sekitar. Okey, antara pengiktirafan tertinggi, saya pergi laju sikit. Saya telah buat pembentangan di Hat Nyai. Buat pembentangan mengenai apa yang saya buat kat sekolah. Saya buat pembentangan di peringkat antarabangsa di Indonesia, di Pulau Pinang, antarabangsa tapi dibuat di Penang. Dan insya-Allah pada minggu depan saya akan buat pembentangan di Genting Island, Iceland International Education Conference. Dan saya juga telah membuat pembentangan di Seminar Nasional dan dianugerahkan sebagai, Masya Allah, anugerah pembentang terbaik. Alhamdulillah. Oleh IAB, satu pengiktirafan oleh IAB kepada saya. Okey. Kami juga menerima anugerah sijil platinum dan anugerah sijil emas dalam Kolokium Amalan Terbaik Pusat Sumber Sekolah Peringkat Kebangsaan. Kami juga terima pingat emas untuk Inventif Iskandar dalam pertandingan inovasi seminar Penang STEM Digital 2022 di Pulau Pinang. Kami, dua orang cikgu saya, Puan Zainab, Puan Asilna, dianugerahkan sebagai pembentang terbaik. Dua-dua bentang tentang studio RBT. Dan mereka dapat pembentang dan dapat kertas pembentangan terbaik. Okey, dapat anugerah khas juri di inovasi kelestarian amalan kita semula di IPG Sultan Mizan Kuala Besut, Terengganu. Okey, dapat pingat emas untuk Inventif Iskandar, Miracle is Possible dalam pertandingan inovasi. Kami menjadi Johan pengurusan laluan PPD Cemerlang di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat negeri Johor dan juga di peringkat Batu Pahat, rakan-rakan. Mendapat tempat kelima untuk anugerah pusat sumber sekolah tahun 2021. Ini antara beberapa pencapaian saya lah yang saya bentang ni dulu Haji dalam pembentangan jusasi. Sebenarnya, tapi saya belum dapat jusasi lagi, baru bentang, baru cik je lagi. Jauh lagi perjalanan. Okey, dapat anugerah pembentang terbaik apabila bentang dalam Kolokium Amalan Terbaik Prime peringkat negeri Johor. Johan Anugerah Pusat Sumber Sekolah Negeri Johor, Johan Laluan Pengurusan PPDA, Johan Amalan Terbaik SPBT Negeri Johor, Johan Pengurusan Bilik SPBT Cemerlang Negeri Johor, dan kami dapat penarafan 5 bintang Tandas Negeri Johor. Dan kami telah mewakili Negeri Johor pergi peringkat kebangsaan juga kami baru-baru ni, Johan di peringkat kebangsaan dan menjadi ikon 3K peringkat kebangsaan. Alhamdulillah. Itu yang saya cakap, sekolah saya dah menjadi pun ikon 3K. Saya sasarkan nak jadi ikon TS25. Dah menjadi ikon dan menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain. Anugerah Pusat Sumber Daerah Batu Pahat, saya mendapat anugerah khas pengetua daripada PPD Batu Pahat. Terima kasih PPD Batu Pahat. Okey. Seterusnya, dari segi media sosial, keluar dalam Astro Awani, M-Star. Dan baru-baru ni TikTok, view 1 juta rakan-rakan. Alhamdulillah, dengan like 135.7K ribu. Ini anak murid saya yang buat. Dia letakkan gambar saya, jadi dapat view 1 juta. Okey, sebelum tanya saya jawab. Cabaran dalam saya nak melaksanakan transformasi. Sudah semestinya kewangan. Tetapi Alhamdulillah dapat bantuan daripada koperasi sekolah, alumni sekolah banyak membantu, PIBG sekolah, NGO, orang persorangan, guru dan saudara-mara. Dan paling penting, duit kocek pengetua memang keluar. Saya yakin, bukan saya je, semua pengetua yang ada kat sini, duit pengetua mesti keluar walaupun apa? Sikit. Mesti akan keluar. Bezanya, banyak atau sikit. Mungkin saya ada backup sikit, ada datuk sikit kan belakang tu. Adalah sikit. Banyak membantu saya. Bukan dari segi kewangan, dari segi idea, dari segi semangat, sokongan. Macam Haji Asruddin cakap,
Isteri, orang yang tidur sebelah kita ni, dia tenang, dia happy, kita pun senang buat kerja. Begitulah saya dikurniakan seorang suami yang sangat menyokong, yang tenang, yang saya boleh laksanakan tugas saya dengan alhamdulillah setakat yang ada sekarang ni. Sokongan daripada suami, anak sangat-sangat penting untuk kita nak terus jadi cemerlang. Rakan-rakan. Okey. Cabaran yang kedua, nak dapatkan kerjasama daripada warga besar Tengku Mahmud Iskandar bukan senang. Nak tackle cikgu bukan senang. Saya rasa rata-rata pengetua kat sini semua tahu. Bukan senang. Tetapi itulah. Pengetua berada bersama-sama dengan guru, dengan warga sekolah turun padang di 87 lokasi. Kalau 87 lokasi, 87 idea dan idea 87 itu datang daripada tuan pengetuanya. 87 idea tu datang daripada tuan pengetua. Bak kata Tun Mahathir, tak boleh sebut nama Tun Mahathir, tapi saya sebut jugalah. Boleh. Bak kata Tun Mahathir, you must have idea if you want to be a leader. If you don't have idea, you just a follower. You must have idea. Jadi kita sebagai pemimpin, lagi-lagi pemimpin transformasi, kita perlu idea. Dan kalau hari ini rakan-rakan tanya, idea datang daripada mana? Allah SWT yang bagi idea. Pengiktirafan hari ini saya terima, semua yang berlaku di Tengku Mahmud Iskandar, tanpa izinnya, tanpa izin Allah SWT, tanpa pengiktirafan daripada Allah SWT, benda ni semua takkan berlaku. Dan saya bersyukur kerana Allah ilhamkan benda tu kepada saya. Alhamdulillah. Dan Abi dan Nina. Dan akhir kata, kesimpulannya, inilah yang kata KPPD saya, Dr. Suhaimi Ismail. Apa yang Datin lakukan di SMK Tengku Mahmud Iskandar ini adalah satu revolusi. Bukan transformasi, revolusi. Kenapa satu revolusi? Dia komen lagi tadi masa saya buat pementangan Jusasi tu. Revolusi kerana berlaku dengan cepat. Dalam tempoh 100 hari, Datin dah boleh bangunkan sekolah dalam 48 sekolah. Dan sekolah Datin dapat tipik 6 kerana menjadi contoh kepada sekolah-sekolah lain. Okey, rakan-rakan, itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.